Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tu kepada semua uh, yang hadir pada pagi ni. So, untuk hari ini kita akan berbincang ataupun berkongsi tentang lead generation ataupun tentang cara-cara apa yang kita selalu lakukan untuk mendapatkan lead generation lah. So, very good morning to all again. Alamak. Uh, Sebelum kita mula, okay, kita dah pernah dengar banyak kali, I think, especially yang selalu dalam bidang pemasaran atau bidang jualan, kita sentiasa dengar tentang lead generation, tentang cara-cara how to jana lead dan sebagainya. Tapi sebelum kita mulakan dengan bagaimana kita cari lead ataupun macam mana kita buat lead, kita kena fahamkan dulu apa maksud lead dan apa maksud lead generation. Sebab kalau kita tak faham apa makna dua benda ni, so kita mungkin akan orang kata ke laut lah, kan. So pertama sekali sebelum kita mula, leads, apa itu leads? Okay, kita dah dengar banyak leads, generate leads, kena cari leads untuk kita punya sales. So kena ada leads untuk sales apa semua. So leads ni maksudnya ialah kalau diterjemahkan secara langsung, bolehlah kita katakan sebagai ataupun petunjuk ataupun list senarai yang kita kumpulkan, mungkin daripada ataupun leads ni ialah orang yang menunjukkan minat terhadap produk atau servis yang kita tawarkan. So mereka ni boleh menunjukkan minat pada kita dalam pelbagai cara, ya, berbagai cara lah, seperti orang kata dia orang isi kita punya borang online ataupun online form kita, ataupun dia follow social media kita, Instagram, Facebook, lain-lain, you know. So maknanya secara ringkas, leads ni bermaksud orang yang uh, menunjukkan minat pada apa yang kita tawarkan, sama ada produk ataupun servis yang kita tawarkan lah. So ada beberapa jenis leads ataupun kategori yang biasanya kita akan bahagikan untuk supaya kita senang untuk plan ataupun rancang program pemasaran yang berkaitan ataupun yang sesuai untuk kategori-kategori leads ni lah. Okay, so salah satu daripada jenis atau kategori leads ni ialah leads dari pemasaran, ataupun in English dia kata marketing qualified lead. Maknanya kita dah filter ataupun kita dah orang kata lebih kurang macam check lah, that list lead ni adalah yang berkaitan ataupun yang kebarangkalian untuk mereka menjadi klien ataupun customer kita adalah quite tinggi lah. Tapi leads daripada pemasaran ni biasanya kita dapat daripada apa yang kita dah buat. Contoh pemasaran ataupun kita punya promotion yang kita dah buat, seperti macam email address yang diorang daftar untuk dapatkan e-book percuma, ataupun kita bagi diorang, for example sekarang macam dengan Edge Property, kita boleh bagi diorang home report untuk kawasan ataupun area yang diorang nak. So diorang register atau daftar email diorang untuk dapatkan free report atau free ebook ni. So yang ini kita kategorikan sebagai leads yang orang kata the first level of leads lah. Dia ni belum bersedia, kategori yang belum bersedia untuk commit ataupun untuk beli apa-apa pun daripada kita, tapi dia just ada minat, which is about 30% to 40% daripada apa yang kita tawarkan pada mereka lah. Okay, so ini adalah kategori yang also yang juga penting, kerana kita tak tahu lagi kata jenis-jenis listing atau jenis-jenis property yang diorang nak cari, and then ataupun apa yang diorang perlukan. Probably mungkin kategori ini adalah kategori macam pembeli rumah pertama yang tak pernah ada beli rumah. So masih ada orang kata dia punya takut tu, ataupun
fear dia, yang dia takut macam mana nak beli rumah apa. So tapi dia berminat. So this ada ini adalah leads yang kategori pertama, which is orang kata marketing qualified lead lah. Okay. So dalam leads yang kedua pula, yang kategori kedua pula, yang leads yang dah bersedia daripada segi jualan ataupun segi pembelian ataupun sales qualified lead dalam Englishnya. Okey, kategori yang dah bersedia untuk membeli atau berminat dengan apa yang kita tawarkan, maknanya bila dia tengok dia jadi kita punya leads tu daripada apa yang kita buat, daripada kita punya plan pemasaran apa yang kita buat, sama ada online ke ataupun physical ke apa. So dia dah register dan dia adalah kategori yang dah ready. So dia dah ada about 50% kesediaan dia untuk commit ataupun untuk beli. Biasanya kategori ni akan isi borang yang kita bagi ataupun dia akan bagi kita detail ataupun maklumat yang kita minta daripada dia, dan ini kategori yang dah ready untuk kita hubungi. Mana dia dah tahu, dia dah expect, dia dah tunggu kita contact dia lah atau hubungi dia. Okay. So the third one ialah orang kata lead yang dah tahu tentang apa yang kita buat, mana apa yang kita tawarkan, ataupun listing qualified leads, which is kategori ni biasanya kategori yang dah ready untuk, dia dah tahu dah apa dia nak, dia dah tahu dia nak beli rumah apa, dia nak beli type rumah apa, and then dia ada kategori yang dah ready untuk the next step, yang langkah seterusnya, ataupun macam untuk pergi viewing, untuk pergi check kondisi rumah, ataupun dah ready untuk dengan loan ataupun pinjaman perumahan dia orang kan. So tapi masih dalam kategori yang belum, biasanya kategori ni adalah kategori yang belum ready nak beli, tapi dia akan beli ataupun buat keputusan setelah dia pergi viewing ataupun dia pergi tengok rumah yang dia nak beli. Itulah keputusan biasanya akan lepas tu, sama ada dia jadi atau tidak. Itu akan bergantung pada cara kita handle ataupun cara kita show the view, tunjukkan rumah property ataupun listing kita pada dia lah. Okay. Then yang keempat adalah lead yang perlukan servis ataupun dah ready. Sama ini kategori yang sama ada dah pernah gunakan kita punya services, ataupun pernah beli dengan kita, ataupun pernah jual property dengan kita, dan disebabkan oleh perkhidmatan yang kita berikan pada mereka, so mereka adalah dalam kategori leads yang boleh kata juga macam referrals ataupun repeat customer lah. So ini adalah a few different kind, beberapa kategori leads yang kita perlu tahu supaya kita boleh rancang plan pemasaran ya untuk tiap-tiap kategori yang ini. Sebagai contoh, macam untuk yang the first category yang lead dari pemasaran yang belum ready, belum tahu lagi. So dia ni lebih pada nak mencuba ataupun nak tahu, ataupun because benda tu free, like ebook free, so dia nakkan benda tu. So ini adalah leads yang agak besar. Okay, dan tapi macam saya pernah katakan sebelum ni, setiap lead daripada apa-apa kategori sekalipun adalah penting, sebab kita tak tahu yang mana akan orang kata akan suit ataupun akan match dengan listing yang kita ada, sama ada sekarang, besok ataupun in the future. Okay. So itu adalah apa maksud leads. So kalau dalam ikut kita dah faham apa maksud leads, apa benda leads ni kan. So kita dah tahu kita punya daripada segi mentaliti kita untuk rancang pemasaran, plan pemasaran kita, kita akan tahu whether kita kena belanja lebih untuk advertising ataupun untuk nurturing untuk kategori A, kategori B, 1, 2, 3, 4 ni, yang mana satu kita nak buat. So kita first kali kita kena tahu jenis-jenis leads yang kita nak lah. Okay. So once kita dah tahu leads ni apa, macam mana pula cara kita untuk mendapatkan leads. So ini yang kita cakap lead generation ataupun penjanaan leads. Kalau you direct translate dekat Google, dia akan jadi penjanaan plumber. Tahap apa benda punya translation pun saya tak faham. So dia
it's more on cara-cara untuk macam bagaimana you nak menjana leads untuk dapatkan ke dalam you punya database ataupun sebab dalam you punya senarai senarai pemasaran you untuk you punya listing, and cara-cara how kita nak dapatkan semua ni lah. So maksud lead generation ni ia boleh kata macam proses mengenal pasti ataupun untuk menarik minat dan seterusnya menjual produk atau servis yang kita berikan melalui program atau cara kita lakukan lead generation melalui channel-channel yang berkaitan. Maknanya kita buat something yang untuk menggunakan buat lead generation ni atau penjanaan leads ni untuk menarik minat orang ataupun pembeli kepada apa yang kita pernah apa yang kita tawarkan, sama ada produk, listing ataupun property yang kita ada ataupun services yang kita ada daripada segi penjualan rumah ataupun pembelian rumah. So penjanaan leads ni is basically untuk menjana minat ataupun menarik minat bakal-bakal pembeli yang which is spesifik ataupun ditujukan pada kategori yang sebetulnya lah kan. Dia bukan macam kita just orang kata macam tebal jala untuk dapatkan semua orang, tak. Sebab dalam industri hartanah ni dia punya leads ni adalah berlainan as compared to kalau dibandingkan dengan industri-industri lain macam FMCG, kosmetik, produk makanan. Itu memang kita boleh buat kata blanket coverage ataupun macam tebal jala lah. So anyone also adalah potential leads. Tapi untuk industri hartanah ni, leads ni adalah spesifik di mana hanya yang kita target hanya yang plan ataupun merancang untuk beli hartanah ataupun beli rumah ataupun yang masih dalam perancangan ataupun tidak tahu apa lagi yang dia perlu lakukan untuk dalam dalam pembelian ataupun owning dia punya rumah pertama dia lah. So that is what lead generation is all about. So biasanya cara atau channel-channel yang kita gunakan untuk menjana lead ni termasuklah kita buat plan pemasaran menggunakan sama ada menggunakan apps ataupun software ataupun kita guna channel-channel search engines ataupun pencarian seperti Google search ataupun media sosial, which is orang kata boleh dikatakan salah satu daripada platform ataupun platform penjanaan leads yang agak tinggi lah buat masa sekarang. Sebab kalau mengikut statistik 70 to 80% daripada pembeli ataupun yang mencari rumah sekarang ni akan go on akan menggunakan social media ataupun online ataupun internet untuk mendapatkan leads ni. So itu daripada belah pembeli. Okey, daripada kita pula, this is di mana kita menggunakan medium-medium yang ada ni, social media apps, software dan semua ni untuk kita gunakan untuk faedah kita untuk mendapatkan leads. Okey. So itu maksud lead generation. Yes, leads also boleh dikatakan sebagai macam Agnes cakap, is also dikatakan sebagai petunjuk. That is also another lagi satu translation daripada Google jugalah. So for now kita faham leads itu apa dan kita faham penjanaan leads itu apa. So when you combine this dua ni, so you akan faham apa pentingnya leads dan apa pentingnya penjanaan leads yang kita perlu lakukan ni. Okey. Sebab sebelum kita nak melangkah masuk ke arena penjanaan lead ni, kita kena faham dulu benda ni lah, apa leads yang macam yang saya cakap tadi lah. Okey. So untuk simplify, okey, penjanaan leads atau mendapatkan pelanggan atau klien atau customer ialah untuk mereka berminat dengan sesuatu produk atau servis yang kita berikan. Itu satu. Okey. Dan kena faham setiap industri perlu ada lead generation, terutamanya industri yang berkait rapat dengan penjualan ataupun services. So bukan saja dalam industri hartanah ataupun mana-mana, but setiap
boleh kata setiap industri ataupun mana bisnes yang berkaitan dengan jualan atau berkaitan dengan pemasaran perlu melakukan penjanaan leads. Ini adalah sebab untuk mereka mendapatkan pelanggan atau customer. So tapi hari ini kita akan more cerita lebih pada industri hartanah lah. Okay. Sebab to simplify maknanya untuk jual rumah kita kena lead generate ataupun jana lead untuk orang yang membeli ataupun menjual. Kalau you jual kosmetik, you kena lead generate pengguna ataupun consumer untuk membeli you punya kosmetik punya produk. Dan untuk for example kalau untuk pakaian pun sama, you kena lead generate untuk pelanggan membeli ataupun sama ada daripada baju wanita, lelaki ataupun kanak-kanak lah. So you kena faham lead generation ni is very important ataupun amat penting untuk setiap industri, especially dalam industri seperti industri hartanah ni. Okay. Sebab kenapa you kena faham kenapa lead generation ni penting. Satunya kena faham tanpa leads bisnes kita tak boleh berkembang. Maknanya kita boleh dapat referrals daripada pelanggan ataupun klien yang sedia ada ataupun daripada mana-mana klien yang pernah orang kata engage kita punya services dulu, tapi hanya untuk kita bergantung pada referral ataupun recommend daripada klien-klien yang ada ni mungkin tak cukup untuk kita menjana income ataupun pendapatan bagi bisnes kita dalam industri. Okay. It's more like itu lebih pada macam kita tunggu untuk dapatkan bisnes tanpa kita lakukan mengharapkan klien kita yang ada sekarang sedia ada ataupun yang lepas untuk bagi kita referral. Tapi kebanyakannya out daripada 100 ataupun 500 klien mungkin buat 1 or 2% saja yang akan bagi referral. Sebab bagi dia orang mungkin dia orang punya time untuk jual rumah ataupun beli rumah dah habis. So jarang-jarang yang akan bagi referral dekat you. So kalau kita tunggu untuk referral ni, so end up nanti kita boleh boleh bungkus jugalah bisnes kita kan sebagai agent ataupun sebagai pemain dalam industri hartanah ni lah. Okay. So bisnes kita ni bila kita dalam kalau kita tak buat lead generation, okay, kita akan sentiasa berada dalam tahap yang sama. You know, year in year out kita akan sentiasa berada dekat situlah. Tak ada orang kata perkembangan daripada segi increment of pendapatan, daripada segi naiknya number atau of clients atau customer. Dan untuk kenapa lead ni important ialah bisnes kita ni kita mesti menarik minat prospek dan seterusnya untuk menjadikan minat itu kepada satu jualan. Maknanya daripada leads kita convert dia into jadi sales lah. Sebab penjanaan lead tanpa lead conversion is not effective lah. Tak guna kalau kita ada 10,000 lead tapi tak ada satu pun yang kita buat ke lead conversion. Itu is another topic lah. So now hari ni kita cerita pasal apa itu lead generation lah, especially on the buyer's market. Okay. So lagi yang keduanya, macam tadi yang pertama sekali saya cakap, tanpa lead business kita tak boleh berkembang. Okay, so kita kena ada lead generation ni. Keduanya ialah penjanaan lead menarik minat mereka yang berkelayakan ataupun mereka yang memang kita tujukan pada dalam kempen pemasaran kita. So maknanya dalam 1,000 orang yang kita target tu, yang kita dah tahu dah mereka ni adalah orang-orang yang reply ataupun yang masuk dalam kita punya senarai list lead database tu tadi adalah orang-orang yang berkaitan dengan mereka yang hendak membeli ataupun hendak menjual hartanah mereka. So kita dah filter the leads yang kita nak melalui pemasaran ataupun daripada segi plan pemasaran yang kita buat tadilah. Okay. So sebab kena faham tu dalam industri kita ni masa tu is kata amat penting ataupun amat berharga, dan kita bila kita buat leads tu kita hanya untuk menarik minat mereka yang berkaitan dalam industri hartanah ataupun mereka yang hendak membeli ataupun menjual hartanah. So kita tak nak orang yang kita tak nak leads yang
semata-mata orang kata just register, tak ada apa sebab apa semua, kita akan dapat jenis-jenis lead macam tu lah. Tapi dengan plan pemasaran yang kita ada, cara kita lead generate, kita akan dapatkan mereka-mereka yang kata lebih berkualiti daripada segi apa yang kita target lah. Okay, so lagi satu, itu yang kedua. Dan ketiganya yang saya fikir ialah bila kita lead generate ni, dia bagi you satu transition ataupun transisi yang lebih mudah dari hanya dari kata consumer, sebagai consumer ke confirm client ataupun ke pelanggan yang confirm untuk beli daripada you lah. Sebab why? Sebab daripada awal kita dah tapis dah leads ni daripada pelanggan. So maknanya daripada dia start register dengan kita dah tahu dah dia memang berminat dengan listing ataupun property yang kita ada ni. Dan daripada situ kita akan nurture sampailah kita dapat bawa dia untuk pergi viewing atau kita dapat bawa dia untuk check dia punya loan dan hinggalah kita dapat close deal dengan dia. So transition daripada orang yang tak tahu apa-apa, yang tak ada connection dengan kita, tiba-tiba terus call ni, kita tak tahu. So dengan yang dah ada dalam list kita ni adalah lebih mudah daripada segi transition untuk ni lah. So lebih pada orang kata mesra pelanggan ataupun memudahkan lagi kerja kita dalam untuk kata mendapatkan jualan ataupun untuk close sale kita untuk dalam ni lah. Okay, so basically itu is in general apa lead generation atau apa itu leads dan apa itu penjanaan leads, you know. So you dah tahu apa itu leads, apa itu penjanaan. So Amirul, ada anything to add? Ada apa-apa yang nak ditambah? No, semua okey. Okay. So kita move on, right? This is more in general daripada segi leads, apa itu leads, apa itu penjanaan leads, okay? So kita move on to kenapa ataupun bagaimana lah, okay? So apa pun penjanaan leads ini, you kena faham tau, kita buat lead generation ni bukan semata-mata kita buat ni hanya untuk kita nak tunjuk dekat kita punya team leader ataupun bukan kita nak tunjuk pada company ataupun pada siapa-siapa yang kita buat lead generation. So you kena faham, bila you buat lead generation ni, leads ni adalah untuk diri you sendiri. Maknanya bila you dapat leads ni, you kena jaga ataupun you kena buat ni untuk benda ni convert jadi ke duit. Okay, so kalau you buat leads untuk semata-mata untuk semata-mata untuk nak puaskan hati orang lain, kan, leads generation ni is not gonna work for you. Okay, takkan jadi satu benda yang berfaedah untuk you lah. So you kena always faham, bila you buat satu-satu benda ni, especially macam lead generation ni, kenapa first kali you fikir kenapa you join real estate dulu. Okay, itu satu. Secondly, bila you dah join, you dah dapat training, for example dengan Redfield, kita dah bagi Ignite training, kita dah bagi 12 Ignite training, everything daripada lead generation sampailah ke penghujung closing apa semua. So dalam topik yang kita bincang hari ini ialah more on lead generation. So you must always ataupun kena sentiasa ingat yang you buat ni untuk diri you sendiri. Tanpa leads, you tak ada duit. Tanpa leads, you tak ada sale. Tak ada sale, tak ada duit. Tak ada duit, 3 bulan boleh tahan, 6 bulan boleh tahan. Lepas tu you pergi cek buat kerja lain pula. Kan? So your focus is dah jadi ke laut lah. Kan? So always remember that. So dalam benda ni you kena faham leads is very important ataupun amat penting pada kita, tapi dengan syarat ianya dilakukan dengan betul. Maknanya cara you mendapatkan leads, cara you buat pemasaran untuk dapatkan leads must be done ataupun mesti dilakukan dengan cara yang betul lah. Okay. And then bila kita cakap tentang cara yang betul, there is no orang kata cara yang perfect untuk mendapatkan leads. Ianya juga bergantung kepada you punya target, leads apa yang you nak, macam mana type of leads yang you nak, apa property listing yang you ada. For example, kalau you ada property 1 juta, so you punya leads untuk orang kategori yang
yang mencari rumah yang harga 1 juta. Kalau you ada leads untuk projek, for example, you kena buat projek rumah Selangorku, for example, 200,000 ke bawah. So you punya lead generation adalah target kepada jenis-jenis ataupun kategori pembeli yang dalam range lingkungan 300,000 ke bawah. So you have to kena ada, orang kata, kena bezakan jenis-jenis pemasaran ataupun lead generation yang you buat daripada segi you punya iklan ataupun daripada segi you punya advertising semualah. Okay. So kenapa lead generation ni penting dalam industri hartanah? I think kita dah banyak ada, especially those yang dalam Redfield, KW Malaysia ni, kita dah banyak dengar awakan tepat daripada UF mencakap, kita in general kita dalam real estate ataupun kita dalam pasaran atau industri hartanah. Tapi sebenarnya kita ni adalah dalam industri ataupun dalam bisnes lead generation. Itu that is kita punya main business lah untuk generate ataupun menjana lead. Okay, sebab hartanah ni, real estate ni dia bukan macam ada produk, for example macam produk-produk kosmetik, produk-produk makanan. Okay, sebab itu untuk pada mass market ataupun pada rakyat ataupun masyarakat kebanyakan ataupun semua yang boleh orang kata kita target. Tapi untuk real estate ni, dia is a targeted market ataupun yang kita kategori-kategori yang kita tahu yang kita kena filter untuk dapatkan this kind of lead. So bila kita dapat lead tu, like I said seperti baru ni, itu yang penting kita kena jaga. Setiap lead tu adalah penting untuk kita, betul? So kita daripada situ kita boleh categorizekan jenis-jenis leads yang kita dapat lah. Cuma untuk kali kenapa kita buat ni ialah satunya, for example, macam yang pernah saya cakap tadi, bila kita banyak leads, seorang ejen tu banyak leads, so lagi tinggi peluang dia untuk habiskan listing yang dia ada ataupun jual ataupun untuk close tanah ataupun property yang ada dalam tangan dia. Okay, so dia macam orang kata, macam saya cakap tadi lah, untuk lead generation untuk industri hartanah ni dia spesifik, dia betul-betul orang kata mesti orang kata kita cari the right kategori ataupun market untuk kita buatlah. So kenapa kita kena buat lead generation ni? Kenapa ianya penting? Satunya ialah tanpa leads, yang saya cakap tadi, tanpa leads kita tak ada jualan. Okay, tak ada pelanggan yang kita boleh bagi servis kita, dan tanpa lead juga kita umpama macam orang yang menjual dalam gelap. Kita tak tahu siapa. Kita masuk bilik, kita tutup lampu, kita nak try jual something dalam gelap. Kita tak tahu siapa yang tengok, kita pun tak nampak apa semua. So tanpa leads ni, kalau kita tak ada leads ni, maknanya kita tak boleh, kita tak akan ada sales. Kita tak akan ada siapa yang kita nak jual apa yang kita ada lah. Dan dalam setiap industri kena faham, especially industri hartanah ni, kita perlukan pembeli ataupun penjual, dan untuk setiap listing yang kita ada, baik listing tu high end ataupun harga yang tinggi ataupun harga medium ataupun harga-harga yang untuk kos rendah ataupun medium cost. So kita perlukan all this ni lah. Okay, sebab macam for example contoh you pernah dengar kan, macam for example Insta famous, TikTok famous, Facebooker, Insta yang inilah influencer, all those kind of things. Right? So diorang ni, dia adalah orang yang orang kata memasarkan ataupun promote produk orang lain yang bayar pada diorang ni untuk mendapatkan pelanggan. So pelanggan ni lah adalah apa yang kita panggil leads daripada diorang ni. Dan untuk orang yang dah jadi Insta famous ni, dia kena ada at least 100,000, 200,000 ataupun even million followers, baru orang kata dia akan jadi kategori Insta famous untuk dapatkan. So bila kita sebagai peniaga yang menjual barang-barang, for example lah kosmetik, all this kind of thing, so kita akan bayar this Insta famous, sebab kita nak dapatkan sendiri leads daripada Instagram atau secara macam tu kita tak boleh, because kita bukan Insta famous.
paling-paling kuat pun kita punya followers dekat Insta probably ada 100, 200. Paling-paling tinggi pun 300. So itu tak menepati tujuan ataupun apa yang kita nak. So Insta Famous ni apa yang dia buat is that dia akan dibayar oleh untuk founder ni dan dia akan promote produk tu. Dia akan buat video apa semualah. Dia punya tujuan utama adalah untuk mendapatkan followers atau mendapatkan feedback daripada situ. So for example, kalau katalah dia ada let's say 1 juta followers. Dia punya target 1% saja. So 1% converted pun dia dah ada lebih kurang 10,000 pembeli untuk dia punya produk. Itu kalau produk yang fast moving lah. Kan? So konsep dia sama macam tu. Kenapa you buat video, kenapa you buat pemasaran jenis-jenis menggunakan social media ni adalah untuk mendapatkan lead. So kita dalam bidang industri hartanah ni is totally different. Kan, cara kita buat ni walaupun platform yang sama tapi cara approach kita tu adalah lain daripada cara-cara produk-produk fast moving consumer goods yang lain lah. Okay. So itu contoh lead generation, salah satu lead generation menggunakan social media lah. Okay. So dalam lagi satu yang kenapa kita kena buat lead generation ni ialah kita tak nak listing yang ada dengan kita dalam tangan kita ni kita pegang sampai bila-bila. Kalau boleh kita tak nak pegang lebih daripada 3 bulan ataupun kita tak nak pegang lebih daripada 6 bulan. So that's why the most important, orang kata amat penting untuk kita lakukan penjanaan leads ni so that kita boleh habiskan semua listing yang kita ada. Okay, sebab kita sebagai agent leads listing dalam tangan belum lagi jadi income atau belum lagi jadi duit untuk kita. So bagaimana kita nak tukarkan listing yang ada dalam tangan kita ni kepada jadi duit, kita kena buat lead generation. Okay, penjanaan leads ni. So daripada penjanaan leads ni kita akan dapat potential clients atau pembeli yang akan menjadikan listing kita ni sebagai orang kata income pada kita lah. Okay. So lagi satu kita kena faham kita dalam industri hartanah. So industri hartanah ni rumah ataupun property yang kita ada tu kita tak boleh bawa pergi merata. Kita tak boleh bawa macam kalau kita jual kosmetik kita boleh bawa kosmetik tu kita boleh tunjuk kat orang. Kita boleh pergi kat rumah dia kita apa semua. So dalam industri kita ni apa yang kita ada tu listing tu is already that. Dia dah tak boleh pergi mana. Yang kita boleh bawa sama ada gambar ataupun video yang untuk rumah tu. So untuk kita generate leads daripada sini dia ialah daripada gambar yang kita tunjuk, daripada video kita tunjuk tu, kita nakkan leads tu datang untuk physically datang secara fizikal ke rumah tu untuk dia tengok sendiri dan ambil feel rumah yang kita nak jual tu so that dia boleh in the end akan confirm untuk membeli ataupun tak belilah. Okay. And then yang paling penting sekali untuk lead generation ni ialah kena always faham ialah macam mana kita nak timbulkan minat dia untuk membeli ataupun minat dia pada produk atau servis yang kita ada. Okey, daripada lead generation, daripada dia punya minat sampailah ke dia punya detail yang kita bagi dekat dia dan juga sampailah ke proses-proses selanjutnya seperti check loan, viewing dan seterusnya booking listing kita. Okay. Sebab part lead generation yang paling penting ialah sebab tanpa lead kita sekali-kali tidak akan ke peringkat yang seterusnya iaitu viewing ataupun check loan. Okay, so lead siapa, apa itu leads, apa itu lead generation dan kenapa lead generation itu penting dalam industri kita. Okay, sekali lagi kita kena tanya diri kita sendiri, kita buat lead generation untuk apa? Okay, untuk kita bina senarai database kita sama ada pembeli ataupun penjual. Dan kita sentiasa kena ingat yang setiap leads yang kita dapat itu adalah penting dan jangan kita sekali-kali anggap leads yang dapat itu tak penting. Dan kerana leads yang kita dapat tu mungkin buat masa sekarang ni dia belum ready lagi ataupun belum bersedia untuk beli sekarang, tapi mungkin dia adalah potential leads untuk yang dia akan beli di masa akan datang. So setiap leads yang kita dapat tu it's very important atau amat penting dan kita kena jaga, nurture dan how kita jaga ataupun kita nurture the leads ni dalam kita punya training Ignite kita dah ada mention about 33 touches, kita dah ada mention about cara-cara untuk kita maintain all the leads yang kita dapat dalam database kita. Okay, so itu dah lebih kurang apa yang
in general apa itu leads, apa itu lead generation dan juga kenapa lead generation itu penting untuk kita. Ada apa-apa Amirul? No, saya okay, hi. Okay lah. I mean, semua yang you explain is practically what lead generation is lah. Sorry, BM teruk. Okay. So, you nak continue dulu. Okay, can, no problem. Alright. So, I hope baik sampai takat ni kita semua dah faham tentang apa maksud leads, apa maksud lead generation dan kenapa lead generation itu penting. Okay. So now kita pergi ke area di mana macam mana kita nak buat. How do we do? Cara-cara macam mana kita nak buat ni. Okay, kita dah cakap pasal leads, kita dah cakap pasal lead generation. Kita dah tahu dah lead generation tu penting. Ini kena buat ni, macam mana nak buat ni. Tapi sekarang macam mana kita nak buat. Okay. So dalam lead generation ni you kena faham dua kategori ataupun dua type of lead generation. Okay, dalam Englishnya dalam Englishnya dia ada dua. Satu outbound, satu lagi inbound. Okay, so dalam outbound ni, the first one ni biasanya kita akan keluar mencari leads. Maknanya kita akan buat cold calling, kita call orang list daripada mana-mana list yang kita dapat lah. Okay, kita akan buat iklan, kan? Kita akan buat iklan sama ada dekat portal property ataupun dekat mana-manalah paper, newspaper, Star ke, Sinchu, Dipo ke apa benda semua tu, kita akan cari, kita keluar untuk mendapatkan leads ni datang pada kita. Okey, ataupun kita buat untuk projek, kita buat roadshow. Okey, so roadshow ni bila kita buat maknanya kita dah keluar daripada comfort zone kita ni, kita dah keluar untuk mendapatkan lead. So ni kita panggil outbound lead generation. Okey, yang keduanya ialah inbound. So inbound ni dah lebih pada leads yang datang pada kita. Okay, contoh yang kita buat sekarang ni untuk inbound ni basically macam social media, kita buat social media live video dekat social media, kita pergi viewing, kita buat video, kita buat live, and then kita buat YouTube video, and then kita tulis blog ataupun kita tulis kat Facebook, kat Insta, dekat LinkedIn. So ini adalah cara-cara where we call it inbound tactics lah ataupun teknik inbound untuk penjanaan leads. Okay. So dua difference dalam dua ni. Outbound biasanya cost yang akan lagi lebih tinggi. Okay. And then effort ataupun masa yang akan lebih banyak. Especially macam kena buat roadshow. Roadshow pun bukan orang kata bukan murah. You nak dapatkan satu space 3x5 pun probably untuk 3-4 hari pun maybe dalam 2-3 ribu pun. Itu kan kalau dapat murah. Kalau murah pun probably bawah tangga mana-mana. So itu part of yang cost yang you keluarkan tapi belum tentu lagi boleh kata guarantee atau confirmkan leads untuk you dapat dari situ. So disadvantage untuk ni adalah tinggi untuk jenis outbound ni. So untuk tarik leads ni, macam saya cakap tadi, kita dah dalam millennial ni, zaman teknologi industrial revolution 4.0 ni, boleh kata everything semua sekarang ni dalam online, dalam internet. Okay, so banyak benda yang kita buat inbound, cara inbound ni seperti social media, video di YouTube semua ni, kebanyakannya free. Secara organik kita buat. So maknanya bila kita buat inbound, cara inbound ni kita dah tarik leads ni, yang leads ni adalah datang daripada mereka yang minat pada apa yang kita buat. Macam kalau kita buat property video, orang yang nak cari beli pencuci pinggan for example-nya takkan minat dengan apa yang kita buat. So orang yang nak beli baju ataupun beli kosmetik takkan minat nak tengok apa yang kita buat ni. So orang yang nak cari property ataupun yang tengah dalam plan untuk membeli akan minat dengan kita. So secara tak langsung kita dah eliminate ataupun kita dah filter leads yang masuk ke dalam kita punya database lah. So inbound ni is more kata lebih famous lah, lebih popular dilakukan sebab semua orang boleh buat. Cuma the difference is that
sama ada konten you tu, sama ada konten you tu berkualiti ataupun tidak, ataupun konten you tu boleh juga membuatkan semua leads you lari. Itu pun salah satu benda yang kena tengok jugalah dalam ni. Okay, bila you buat lead generation on the tu. So dua-dua cara ni, outbound dengan inbound ni tak salah. Dua-dua boleh buat. So probably you boleh buat mixture of both. Okay. Cara outbound ataupun cara ni. Mungkin kalau untuk sub-sale you cannot do roadshow. Mungkin juga boleh. Depend on how you put it. Tapi kalau untuk projek ataupun yang bawah pemaju, boleh gunakan roadshow because dia akan create a lot of orang yang minat bila datang kat booth, and this is where you collect dia punya email, dia punya phone number, nama semualah. Kan, itu salah satu. And then social media. Social media pun banyak. You boleh guna Facebook ads, you boleh guna Instagram ads, you boleh guna Twitter ads, LinkedIn pun ada. Semua platform yang bagi you untuk social media ada dia punya kategori untuk advertising. Even TikTok sendiri pun ada dia punya yang kata paid, yang berbayar, iklan berbayar untuk ni. So bila you nak do on social media atau online, you kena betul-betul study whether ianya berbaloi untuk you punya lead generation ataupun tidak. Okay. So bila kita dah buat macam for example both outbound dengan inbound ni, dua-dua cara ni kata kita buat, kita dah tahu kata leads yang kita dapat ni, satunya dia dah tahu tentang produk atau servis kita, dan untuk yang kedua ni mereka dah lebih faham apa yang kita nak kita tawarkan. Maknanya bila dia orang register dengan kita ni, for example dengan Facebook form apa semua tu, bila register dia dah faham dah apa benda yang kita kita provide, kita nak bagi pada dia orang. So kita dah 50% that. Okay. Yang ada 50% is where kita buat in terms of you punya apa they call it lead conversion. Okay. Macam saya cakap di awal tadi, kalau you dapat leads tapi there's no conversion, so tak ada guna juga leads yang ada ni. So this is the next 50% is where you start buat untuk you punya follow up untuk conversion lah. Okay. So banyak cara-cara how kita buat dekat Redfield KW Malaysia ni banyak. But kita semua based on the training, Ignite training, and also based on the book Millionaire Real Estate Agent by Gary Keller. So kita dah ada dia punya economic model, kita dah ada dia punya semua model yang ada dalam guideline ataupun on proven method ataupun proven plans yang kita boleh follow kat sini. Okay, salah satu daripadanya ialah yang biasa daripada dululah orang buat is cold calling. So bila cold calling ni ramai yang pengsan bila dengar cold calling. Because tak semua yang suka buat calling. Basically 95% tak suka buat cold calling. Sebab satunya cold calling ni you tak tahu siapa yang you call. You tak tahu apa yang akan jadi dengan orang yang jawab telefon tu, sama ada you kena marah ke, kena apa ke, tak tahu. So ramai yang tak nak buat cold calling dan ramai yang tak buat ni. Tapi it's one of the effective ataupun cara-cara efektif yang berkesan lah. One of proven. Cuma you kena tahan sikit lah kalau kena marah kenapa. But on the positive side, bila you buat cold calling ni on your part as an individual, is that dia akan build your character, dia akan build your confidence level in terms of cara nak bercakap dengan orang ataupun bila jumpa orang. Especially kalau you baru, you tak pernah buat sale, cold calling ni adalah salah satu cara yang efektif lah untuk you face your fear ataupun untuk you bina you punya confidence level dalam marketing ataupun dalam sales. Okay. So di Redfield Keller Williams Malaysia ni, lagi some of the things yang kita buat ialah kita punya GCI, Gross Commission Indicator, ataupun kita punya 135 plan. Okay, ini yang benda yang pertama sekali yang kita buat sebelum kita masuk ke bahagian leads ataupun lead generation ni tadi. Sebab apa? First kali yang kita akan kena setkan untuk dalam industri ni adalah untuk set you punya goal. For example, untuk tahun 2021 ni berapa you punya goal, berapa income yang you plan, net income you, dengan berapa you punya gross commission income yang you plan. Okay. So daripada situ you akan tahu berapa banyak listing yang kena ada, berapa banyak sales closing yang kena ada,
dan berapa cost yang akan involve daripada situ. So untuk kita ada this calculation, GCI calculation, we call it 135, where first, 1 is kita punya goal, 3 is kita punya priority, dan 5 ialah kita punya strategi. So this is where kita kena tahu apa yang kita nak dulu sebelum kita nak cerita pasal lead generation. Sebab kalau kita buat lead generation, dapat beribu-ribu lead generation, tapi end up kita tak tahu apa tujuan yang kita buat lead generation ni, kan? So bila kita dah ada kita punya set, kita punya GCI, kita punya goal, kita punya priority, dan juga kita punya strategies, so lead generation yang kita buat nanti akan jadi lebih efektif lah, ataupun lebih berfaedah untuk apa kita. And then kita tak simply buat suka-suka, kita tak tahu berapa banyak leads yang kita perlu, berapa banyak yang kita nak kena buat, berapa banyak cost. So dengan GCI ni kita dah ada goal ni, so kita dah tahu dah kita need leads untuk tahun ni is only probably dalam 5,000, that's it. So kita spend dalam untuk 5,000 leads ni. Once kita dapat ni, kita akan work on this saja. Kalau kita tak ada that goal awal-awal daripada tu, kita tak ada target, kita tak ada goal, kita akan keep on spending, kita akan keep on bayar advertising apa semua ni, dan end up kita akan tersasar jauh lah daripada apa yang sepatutnya kita buat untuk tahun ni. So dalam Redfield, apa yang kita buat sekarang ni, kita akan buat secara tahunan. Maknanya tiap-tiap tahun kita tengok pada goal kita akan tengok priority, ataupun kita tengok pada strategi on how kita nak buat ni lah. And then comes the lead generation part. Okay. So lagi salah satu daripada apa yang kita buat ni ialah daily 10-4. So daily 10-4 ni satu disiplin yang boleh kata yang penting, di mana yang which is orang kata untuk biasakan habit ataupun kita punya habit untuk dalam lead generation. So di Redfield, Keller Williams ini kita buat daily 10-4. Maknanya setiap hari kita time block dan kita buat kita add 10 new contact, and then kita cakap dengan 10 orang contact daripada database kita, dan kita tulis ataupun email 10 orang dalam database kita. So this is part of lead generation, cara-cara lead generation yang is a proven way given by Keller Williams yang kita follow now for the past year, and this dah banyak yang produce ataupun result daripada agent-agent dekat sini, dan a lot of dah changes ataupun improvement, achievement yang dapat daripada pencapaian daripada cara-cara yang proven ni lah. Okay. Now daily 10-4, dan salah satu ialah untuk viewing ataupun preview 10 homes. Okay. So ini salah satu daripada cara apa yang kita buat dekat sini. Alright. And then the best thing dalam yang just to share dalam apa yang kita buat di Redfield sekarang ni ialah, now since kita dah menuju ke arah digital industrial revolusi 4.0, so now kita dah more into technology. Okay, so salah satu daripada benda yang kita dapat ataupun platform yang kita dapat daripada Redfield Keller Williams is kita panggil command. Okay, so dalam command ni dia ada banyak, semua dah ada dekat situ. So maknanya as an agent untuk Redfield, okay. So untuk Redfield dengan command ni pun adalah salah satu cara yang kita guna untuk lead generate ataupun menjana leads lah. Okay, so I show you ni satu. This is salah satu apa yang kita buat untuk paid campaigns dalam command, right? So dalam command ni kita under Redfield kita work together dengan Facebook. So dalam Facebook punya ni kita
link apa command campaign yang kita buat dalam command akan link directly to Facebook, dan kita buat based on apa yang kita nak. Okay. So ini adalah salah satu daripada lead generation, dan kita juga ada smart plan. Okay. Dalam smart plan ni juga is where kita orang kata kita setkan benda ni automatically untuk service all the leads yang kita dapat. Okay. And then this is part of it lah. And then also kita ada free email. Okay. So, for example dalam smart plan, here, for example ni salah satu ni. So this smart plan dalam command ni dia akan automatically send SMS ataupun MMS, and then dia akan hantar email directly pada leads, dan juga hantar SMS lagi, dan juga sampai email. So this smart plan ni, one thing yang bagus tentang smart plan ni ialah dia tak blast email ataupun SMS macam mana yang kita tengok setengah-setengah SMS blast apps yang dia akan hantar kepada semua orang, tak kira siapa. So dalam command ataupun campaign yang kita buat ni, semua ni akan dihantar hanya pada mereka yang dah register ataupun dah tunjuk minat pada apa yang kita nak. For example, macam ni, this is salah satu daripada listing yang kita ada. Okay. So dia dah klik ataupun register dia punya minat tu pada kita punya ni. For example yang this one. Okay, ni untuk yang warisan indah kita ada dalam 28 leads. Okay, so 28 leads ni these are all the leads yang bagi yang kita dapat, dan semua ni kita masuk dalam smart plan. Untuk apa? Untuk kita have that first contact semualah. Okay, first contact dengan leads yang kita dapat. Itu salah satu daripada cara how kita buat lead generation untuk ni. Okay, dalam command juga kita gunakan design. Okay, kalau dulu ni back to apa yang kita buat dengan campaign dulu. Kalau dulu kita buat campaign untuk lead generation, kita buat direct dengan Facebook, probably the cost tu akan jadi tinggi, dan juga kita tak tahu bila kita dapat dia punya lead, so kita tak tahu apa nak buat dengan lead tu. So probably kita kena buat sendirilah. A lot of orang kata banyak kerja yang kena buat apa semua. So dengan command campaign ni salah satu cara kita buat penjanaan leads yang dimudahkan ataupun simplify dengan semua ni lah. Okay. So lagi satu, in terms of design. Kalau dulu kita kena design pakai Photoshop, kita kena design pakai Illustrator ataupun InDesign, and bukan semua kita yang pandai untuk buat semua tu. Tapi dengan apa yang kita ada sekarang ni, dengan command, kita dah ada semua dah template dalam ni. So apa yang kita perlu buat, just change. So apa guna design ni? This is where kita guna design ni untuk kita add on pada kita punya probably for example social media campaign, organic campaign dekat you punya social media. So daripada leads, daripada design yang kita buat ni kita berkaitan dengan listing yang kita ada ni, so kita just tukar-tukar je dia punya gambar apa semua. And this is also lagi satu cara di mana kita dapat generate leads, ataupun this is apa yang kita panggil organic leads lah, yang bukan berbayar. Okay, so kita ada leads generation yang berbayar dengan campaign. Kita gunakan smart plan untuk first contact ataupun untuk nurture ataupun untuk service the leads yang kita dapat tadi, untuk further kita filter the leads tadi. Dan juga kita ada this design, untuk kita buat design yang standardized untuk kita buat kita punya organic campaign ataupun lead generation on social media atau post. Okay, reason why semua ni ada ialah macam saya cakap tadi, sebagai realtor ataupun sebagai agent, masa itu amat penting, dan masa itu emas, yang orang kata. Okay, so kita tak ada masa untuk kita nak buat
nak belajar tentang Photoshop, kita tak ada masa nak belajar tentang InDesign ataupun Illustrator, sebab benda tu kita buang masa, banyak masa kita daripada kita buat apa yang sepatutnya kita buat, lead generation. Okay, so semua ni dah ada dah. So all field agent semua kita dah ada semua ni, kita just guna apa yang ada untuk kita minimize ataupun kita buang, kita kurangkan masa untuk kita prepare, instead kita lebihkan masa pada servicing ataupun kita lebihkan masa pada lead conversion apa yang kita dapat tadi. Okay, so ini design. Now, lagi satu yang kita ada sekarang ni ialah dengan kita review juga is also dah orang kata join dengan Edge Property. So setiap listing daripada Edge Property yang kita upload dekat Edge Property akan automatically masuk ke kita punya command. So kita akan more systematic kind of orang kata systematic cara sistematik untuk kita manage kita punya listing apa semua. So semua dah ada dekat sini. Okay. Ini part of yang ada dekat dalam Edge Property lah. Okay. Dan juga kita ada cara bagaimana kita dapat daripada property. For example macam ni. Okay. Semua dah ada dekat sini. Right. So dekat luar pula, dekat di ni kita ada juga iProperty, kita ada juga property portal platform, property platform yang kita bayar. For example, bagi contoh iProperty, kata Property Guru, Edge Property, Star, banyak macam-macam. So ni platform-platform yang kita boleh guna untuk kita generate leads. Okay. So apa guna kita buat semua ni untuk campaign, kita buat smart plan, kita buat design, kita buat website, kita buat property apa semua ni. So the main ataupun tujuan utama untuk kita buat semua ni is ni satu, untuk lead generate ataupun menjana leads daripada untuk apa yang kita buat. Yes, email also is good to know that you got my email also lah, Susan. Okay, so email pun buat daripada through command juga. Okay, so this is cara-cara how kita generate ataupun kita gunakan teknologi untuk kita buat kita generate leads dalam semua ni lah. Okay, so to summarize apa yang saya cakap tadi ialah semua yang yang saya cakap tadi atau apa yang cara yang kita share tadi ialah kita mesti always kena sentiasa ingat, kita mesti pentingkan penjanaan leads atau kita mesti buat lead generation ni as kata sebagai benda yang amat penting dalam kita punya business ataupun industri, especially as an agent. Okay, like macam yang saya cakap tadi, sebelum you buat you punya lead generation, always remember, mesti ingat kita kena sentiasa ada you kena ada goal. Goal untuk you punya target tahunan. Second, you kena ada you punya 135 ataupun goal, priority and also your strategies, dan juga lead generation. So lead generation ni is banyak dia punya cabang, cara-cara how you to lead generate untuk mendapatkan buyer ataupun pemilik klien untuk you punya listing apa semua. So always remember, change the mindset that lead generation is important, ataupun penjanaan lead ni adalah amat-amat penting untuk setiap agent ataupun setiap realtor dalam industri ini, especially for us here in the field. Okay, tanpa leads kita tak ada business. Tanpa leads kita just orang kata as a realtor ataupun rent yang short sendirilah, kita keep on short sendiri, kita rasa kita good rent tapi sebenarnya kita tak ada. So leads is important. Okay, and to share, sometimes to expose yourself dalam social media pun is another, kata salah satu cara untuk mendapatkan leads as well. Sometimes kadang-kadang klien ni dia follow kita ni bukan pasal property ataupun pasal listing yang kita ada, tapi sebab kita ni, kita punya personality, kita punya karakter,
macam mana kita portray diri kita kat luar. Okey, itu satu. Yang mana dalam social media ni orang tak kenal kita, tapi dia tengok apa yang kita post. Okey. And then apa yang kita tulis. Yang kedua pula, orang yang jumpa kita untuk kali pertama, so the first impression tu orang kata yang akan make it or break it. Kan? So maknanya kalau first time kalau dia jumpa kita tu, kita punya first impression tu dia dah suka, insya-Allah kan, sama ada dia akan jadi kawan ataupun jadi klien kita. Antara dua. Kan? Jaranglah kalau jumpa-jumpa tu dia dah menyampah benci kat kita, itu ada masalah lah. Kan, saya itu ada juga orang yang macam tu. So always think positive. Okay, mungkin masa tu dia ada masalah rumah tangga ke apa kan, so just don't bother. Okay, so to summarize benda-benda ni, yang apa yang kita cakap tadi, first kali you kena faham apa makna leads. Okay, sama ada petunjuk ataupun senarai ataupun list. Maknanya leads ni orang yang minat ataupun yang menunjukkan minat pada apa yang you ada, produk atau servis yang you bagi. Kedua, apa itu lead generation atau penjanaan leads, ialah kenapa you kena buat lead generation. Okay, maknanya kita kena keluar untuk bagi orang minat pada apa yang kita ada. Okay. Macam juga, for example lah, kita katalah, for example kita belum kahwin lah, for example kita keluar, kita sentiasa, orang kata bila nak keluar tu kita kena, orang kata pasang body lah, kan, kena smart, kena pakai baju smart, kena orang kata hip lah masa tu. Salah satunya, orang yang bujang ni, salah satunya is untuk keluar untuk menarik minat yang berlainan jantina untuk minat pada kita. Kan? Itu pun consider adalah salah satu cara lead generation. Tapi yang itu kita orang kata memasarkan diri kita supaya kita dapat potential isteri ataupun suami. Kan? So itu contoh yang paling dekat lah pada kita. Okay. Sama juga macam bila saya cakap tentang sales. Setiap benda yang kita buat dalam dunia ni sentiasa about sales. Okay, kita nak pergi interview kerja, kita actually menjual diri kita untuk bagi orang yang employer kita pergi interview tu minat untuk ambil kita bekerja. Okay, and then it's all sentiasa tentang produk. Okay, so talk about lead generation ni, kita bercakap tentang menarik minat orang untuk engage ataupun appoint kita untuk dapatkan produk kita apa semua. So lead generation, kenapa? Apa dia? Apa pentingnya lead generation? Kenapa kita kena buat lead generation? Kan? So, I think this video so you boleh review balik apa semua. Like macam apa yang saya cakap tadi, apa yang saya share, apa yang Amirul share, kita it's more on orang kata individual punya pengalaman. Okay? Pengalaman tuan-puan mungkin lain daripada apa yang kita share. Okay? Mungkin tak, orang kata totally different ataupun langsung tak ada sama dengan apa yang kita buat. So apa yang kita share hari ni mungkin boleh digunakan ataupun mungkin tak boleh guna. Mana yang boleh guna, boleh pakai, kita follow. Mana yang tak boleh, kita tak follow. Okay, so dia orang kata bukan benda yang hard and fast rule yang mana you kena follow ni tak boleh. Kan? Tak. Dia banyak cara. Tapi kita dah ada guideline, kita dah proven yang terbukti, platform-platform yang terbukti, cara-cara untuk macam mana kita mendapatkan ini. So, kita tak payah lagi nak cipta, nak orang kata create, nak innovate, orang kata cara-cara yang baru kalau kita dah ada proven ataupun cara-cara yang terbukti untuk kita buat. Apa yang kita perlu buat ialah practice, repeat. Sama juga macam kita SPM dulu, masa kita sekolah, matematik kita kena practice, English kita kena practice baru kita pandai. Sama juga dalam lead generation ataupun apa yang kita buat sekarang ni. Okay, so first thing, fahamkan apa yang kita nak, apa yang kita buat, kenapa kita buat dan mana-mana cara yang kita nak buat untuk lead generation. Tapi yang paling penting sekali, kena ada that you punya goal ataupun set your goal ataupun target tahunan untuk your GCI. Daripada situ, macam for us, kita ada calculation dia. So, kita dah tahu dah. Daripada goal berapa, let's say 200,000 a year net. Okay, daripada situ, kita kena ada berapa listing. Kena berapa sale. So, daripada situ, berapa listing kita ada, kita dah boleh buat lead generation untuk dapatkan penjual. Berapa closing kita ada, kita dah boleh buat lead generation untuk dapatkan pembeli. Okay, so kita dah tahu dah the figures. Kalau kita buat benda ni adalah based on
on effects ataupun on calculation ataupun bukan secara rawak ataupun secara rambak. Okey. Macam Puan Zaitun tanya, respon dari kempen yang kita dapat mengikut fokus area atau secara rawak. Ia biasanya mengikut fokus area. Sebab kalau you jual property dekat Bangi for example, so you akan target you punya kempen untuk dalam 30 km radius ataupun dalam 40 km radius. Kan? Boleh juga secara rawak, tapi ini more on untuk advertising ataupun to attract buyers. Kan? Boleh. Dia banyak cara nak buat. Macam kalau dalam kempen, dia ada advertise listing, advertise multiple listing, attract buyers, attract talent. So you kena gunakan daripada apa yang ada dekat dalam kempen tu lah. Okay. So basically itu ialah apa yang saya share untuk hari ini. Probably maybe Amirul ada yang nak tambah on this. Kan? Cakap putih pula. Hai, selamat pagi. First of all, thank you Roslan. Saya akan cuba mix lah between English dengan Melayu sebab I rasa korang pun boleh tahu yang my Malay tak adalah bagus macam Roslan atau orang-orang lain. Okay. Ya, apa yang Roslan cakap betul lah. The thing is leads ni macam I think kalau saya nak guna analogy lead ni macam apa? Macam casting a net, macam baling jaring ke in a big ocean. So dapat orang telefon you, lepas tu kita filter leads tersebut macam Roslan cakap, and then you qualify them. Then macam mana guna skill dan benda-benda yang kita dah belajar sebelum ni, macam mana nak translate lead tersebut untuk closing deals lah. So apa yang Roslan Roslan mention tadi semua tu, all of that are one of the actually the most basic fundamentals lah kalau kita nak berjaya buat real estate. Sebab tanpa leads you tak boleh buat closing. So tanpa closing tak boleh cari makan. Tak boleh cari makan tak boleh buat kerja lah kan. I guess I like kalau boleh saya nak tahu apa masalah kalau ada orang kat sini lah yang boleh share masalah yang experience selama ni, apa masalah yang main problem, main issue yang you guys face untuk mendapatkan leads. Anyone ada tak? Then maybe Roslan or me boleh tolong lah nak bagi tahu, contohnya kalau you guys buat command campaign tak dapat good leads ke, ataupun advertisement semua tak berkesan. Does anyone have any problems or semua orang memang dah hebat dah dapat leads? You can unmute yourself untuk cakap ataupun you can just type in dekat chat. Yeah. So sekarang kita buat Q&A lah senang. Ya, kita go for Q&A lah. Jangan malu sebab saya lagi malu nak cakap bahasa Melayu. So tanya je soalan apa? Adakah lead generation sememang HAM? Oh, itu 3 bahasa tu. HAM apa tu? Kalau I sambung tu kan jadi mencarut pula kan. Itulah. Okay, campaign tak ada lead. So, untuk Filza cantik, campaign tak ada lead tu, for me, pengalaman saya, kalau saya buat 5 campaign, tak semua 5 akan dapat lead yang lawa atau akan dapat lead yang lawa lah, yang efficient lah. So normally cara saya buat untuk campaign, kita buat macam satu campaign buat 4 hari, tengok macam mana respons. Kalau tak respons tak bagus, kita adjust, kita alter semua tersebut lah. Campaign ni sebenarnya trial and error until you find the right formula, until kita jumpa resepi ingredient yang bagus, then you akan tahu advertisement mana yang berkesan, ayat-ayat mana berkesan, gambar-gambar mana yang berkesan lah. Ya, like macam untuk add on untuk yang Puan Filza cantik, okay, campaign tak ada lead ni, yang pertama sekali you kena tengok balik you punya campaign, you punya setting campaign tu dulu. Satunya you kena faham copywriting is very important kan, kena sesuai. And then you punya target lead, and then also you punya setting dalam campaign tu itself. Macam mula-mula saya buat dulu campaign dulu memang susah, tak ada leads. Tapi bila kita ubah
copywriting, bila kita ubah gambar yang kita letak dalam tu, and then apa info yang kita bagi dalam tu, then it creates lead. You kena faham, campaign ni untuk kita buat Facebook ads ni is bukan untuk kita menjual tau. Campaign ni is untuk tarik minat orang, leads. Maknanya less is better. Tak banyak info dalam campaign tu pun tak apa. As long as apa yang kita tulis dalam tu untuk menarik minat dia orang ni untuk klik dan untuk dia yang register. Itu kata tujuan utama kenapa kita buat campaign. So Bukan untuk menjual. Yes. So the simple rule is senang je. Kalau awak sendiri tak berminat untuk tekan iklan tu, maksudnya orang lain pun tak berminat. So Correct. itu maksudnya copywriting, that's the word of copywriting lah. You kena baca balik, you kena tengok balik. Kalau you tak berminat langsung, kalau you rasa iklan awak tu semua cincah je, dan orang lain pun takkan berkesan lah. Okay, tak apa, kita ada banyak soalan. Tiba-tiba banyak soalan. Is it master listing really necessary? Okay, itu depends. Kalau Azmi, kalau you buat kondo, new development, new apa yang projek-projek yang baru dapat VP, yes, I would say master listing necessary kalau that's your focus. Kalau you focus buat on that. Sebab master listing ni 99% semuanya daripada projek-projek yang baru dapat kunci. So tengoklah, kalau you kawasan you yang you nak buat tu memang ada projek-projek baru yang baru dapat kunci, dan you boleh buat master listing sebab you boleh buat sewa is good income. 1,500 sebulan buat 3 dah 4,500, so that's good income lah. So buat master listing, tak mahal pun saya rasa lah, RM100 boleh dapat untuk 5 kondo. Kalau you tengok kadang you dapat WhatsApp, SMS, email daripada this master listing provider ni kan. Kadang you tengok dia orang pun buat lead generation juga. You know, the lead yang email you dapat tu pun is basically cara dia orang buat lead generation untuk you tunjukkan you punya minat pada dia orang. So it's basically the same thing. So dalam bahasa Inggeris, I would say that manage your expectation. Kalau awak hantar, or if you send blast out, kalau you blast 500 orang, tak ada 500 akan reply you balik. Kalau dapat seorang reply itu dah kira alhamdulillah, dah syukur dah tu. That is manage your expectation. Sebab macam cakap, it's macam baling, it's like throwing a net into an ocean. You memang kena bagus, memang kena lawa, memang kena spesifik, tapi it all is like apa panggil, macam Region cakap, success is by the numbers. Apa bahasa, kalau kita translate lah, kejayaan mengikut nombor, kiraan. So, okay. Next question. Adakah respon dari kempen yang kita dapat mengikut fokus area atau secara rawak? Okay, dalam kempen, dekat last part bawah sebelum you activate kempen tu, dia akan minta you letak location now. Geocentric basekan kempen you. Most of the time, I would say memang dia akan ikut secara fokus area. Dia takkan ikut. The thing is, kempen ni is to avoid random. Internet marketing, untuk internet kewujudan atau yang membuat internet marketing ni very effective and very affordable sebab you boleh make it specific, bukan rawak. That's why internet marketing is affordable and is efficient. So dia akan fokus area lah. Okay, adakah lead generation yang setakat dapat dari master list saja untuk projek, untuk lead dari mana boleh saya dapatkan? Okay, kalau sub sale, the way saya buat, Eric, okay, first of all, you kena tahu area you lah. You kena tahu where you want to focus. So contohnya kalau you focus Damansara Heights lah, for example kan, you kena familiar rumah-rumah dekat sana yang dah kosong, rumah-rumah kat sana yang you tahu ada ejen buat. Lepas tu you carilah, gunalah cara you. Antara dulu cara saya ding dong je, saya pergi kat rumah tu, saya ring the bell, saya tanya, I dapat tahu rumah ni nak jual, boleh tak saya jadi ejen you? Ataupun you pergi rumah neighbor, tanya owner nombor telefon berapa semua. So that's my tactic. Muka saya taklah tebal, tapi memang macam Roslan cakap tadi, kadang-kadang you buat cold calling ni, kadang-kadang you kena marah, kadang-kadang you kena maki, kadang-kadang orang call polis, semua tu saya dah kena. Tapi it's part of the job lah. Sebab you kena tengok risk dengan reward tau. Kalau you punya risk kena marah, tapi reward you dapat commission 30,000, marahlah semarah-marahnya. Okay. Next question. Lead to potential client normally take longer.
Yes. So what I realize memang sekarang clients takes longer time untuk decide untuk beli property. Kalau saya, the best way I can explain is kalau kita pembeli pun kita akan ambil masa yang lama. Sebab sekarang it's a buyer's market. It's always been a buyer's market kan. So diorang pun ada masa, ada pilihan. You have a lot of choice sekarang. So kalaulah rumah tu betul-betul murah dan betul-betul lawa, memang keputusan untuk pembeli buat cepat. Tapi normally buyers will take time. My main suggestion to all rents always is that leads senang. Comparative lah. Leads tu senang. Yang rent yang selalunya gagal untuk close deal, what I realize yang rent gagal close deal, follow up. Antara tak buat follow up atau lambat buat follow up. The conversion lead. Correct, the conversion. Kalau awak dapat lead, awak ingat awak dah bagus, orang dah call you, dah buat viewing, dah ingat boleh close, itu memang boleh tidur mimpi 10 kali lah. The thing is, macam mana you nak convert? Sekarang buyer ada banyak pilihan. They are clouded with a judgment. Diorang tak tahu nak buat keputusan macam mana. So first of all, you kena jadi professional. You kena jadi, you kena ada pengetahuan, you kena ada knowledge on the area. And then you have to portray confidence lah. You kena tunjuk dekat customer you yang you tahu produk you. So semua tu adalah proses-proses dalam follow up. Kalau you tak ada follow up, kalau you tak continue follow up, memang saya cakap follow up tu 70% of your work, lead you akan membazir. Bazir je you belanja buat campaign, bazir je orang call you, bazir je semua duit yang you belanja untuk buat, untuk dapatkan lead. So memang klien akan take longer. So follow up je. Follow up je. Jangan risau, jangan takut. Kalau diorang maki you, the thing is kalau diorang maki you maksudnya diorang tak nak beli. So you can move on to the next lead. I add on to this, biasanya kalau macam leads yang banyak, I dapat leads yang undecided ataupun on location ataupun budget. Satunya biasanya lah, kebanyakannya because dia orang tak tahu whether dia orang boleh dapat loan ke tidak. Itu biasanya the main benda yang buatkan dia orang tak decided. So this is di mana kita comes in and kita assist dan kita dapatkan check on dia punya loan dulu. Okay, biasanya bila dia orang tak sure ni, because yalah, even kalau saya sendiri pun, kalau saya nak beli kereta for example, saya tak sure berapa loan saya boleh dapat. Saya takkan terus pergi Mercedes, takkan terus pergi Ferrari. So bila saya dah dapat, macam kita as the rent, kita tolong dapatkan check dia punya loan eligibility dulu. So bila dah dapat, dia dah more confident 50% dah ada. And daripada 50% yang lain tu is where kita propose listing yang kita ada ataupun yang dalam group yang kita ada dalam workplace apa semua. So that is how kita buat on the leads yang kita dapat tu. Because macam saya cakap, every lead is important. Bila dia orang berminat tu, bila click on tu, kita dapat nama mana dia orang dah ada dah idea, kita dah ada dah plan tu. Cuma dia orang tak sure, dia tak confident boleh ke tak boleh ke. So that's why they are most of the time undecided lah. So yang mana yang betul-betul yang kata undecided ataupun but it's not a lead, biasanya jarang ada. Tapi simpan. Jangan buang. Correct. Sebab you kena portray yang you ni professional tau. Kalau you tak dapat duit bulan ni untuk tahun ni, you boleh dapat duit untuk daripada dorang will still buy from you dalam masa 5 tahun. I have client yang beli daripada saya bila 2015 contact, 2020 baru beli. So jangan buang. You have to be a professional, bagi diorang information, bagi diorang knowledge on the property, bagi diorang knowledge. Kadang-kadang diorang akan tanya tentang random stuff. Tenant tak nak bayar. Tapi diorang tak sewa daripada saya, diorang tak beli rumah. Tapi diorang saja tanya sebab saya friendly. So jangan buang. So the goal is that always be a professional. Then you can get good leads. Orang akan ikut you. Kalau bau manis orang ikut bau manis, bau buruk busuk orang tak ikut ikut tu. Okay, next question. Kalau dapat leads yang bukan fokus area, kita simpan atau tidak payah simpan? Kita simpan. I would say that depends. Kalau you macam contohnya for me, kalau orang minta nak buat rumah dekat Dengkil, saya tak buat. But I will tell them, saya akan recommend you agent yang buat kawasan Dengkil. Contohnya saya akan I will ask regional ke or my market center MCA, which agent that you jangan buang, jangan tak layan tau. Layan. Sebab like I said, semua ni professional. Kerja-kerja professional. Kalau you cakap
Tapi recommend lah senang je kerja ni. Masalah sekarang di miss nanti, adakah master listing tu legal kerana dapat reaksi marah klien? Tak legal. Straightforward memang tak legal. It's under Memang the tak legal, confirm tak legal. kalau ikut ada PDPA punya tu, it's not legal. Yeah. So that's why kita So jarang kalau pakai klien marah, tanya macam mana dapat nombor telefon dia, pandai-pandai lah jawab. pandai-pandai lah bagi alasan. Satu alasan saya bagi, saya tanya jiran. Satu alasan. Tapi kalau jiran tak nak back you up, then minta maaf lah Eric. Maybe out of 100 ataupun 200 master list yang you call, maybe 1 or 2 yang akan marah. Ya, yang tu yang jenis yang betul-betul bad day lah. Yang tu betul-betul bad mood lah hari tu. Silap. Sebab semua orang nak duit. Lah. Semua orang nak jual property diorang. So yang tu bad mood lah. Memang nasib tak bagus lah hari tu Eric. Jangan beli nombor itu. Masalah sekarang nak cari cara nak explain secara on call. Okay. I think explain maksud you bila nak close deal kan. Okay, the thing is memang betul. Sekarang is quite difficult nak buat closing. Saya pun struggle nak buat closing because tak boleh jumpa face to face. So video is still better. I did a negotiation dengan client on the other day guna Zoom. So Zoom still better. Kalau tak nak Zoom, then call lah. I mean, kita buat cara yang terbaik. Kalau cara terbaik tak boleh, kita try to filter down the next best thing, the next best thing, the next best thing. Always aim for the best way first. Kalau the best way tak boleh, we go down. Ya, dalam keadaan now ni dengan MCO, dengan pandemik ni, kita kena improvise on each case. Dia always on the case to case basis. Kita tak boleh yang kata secara pukul rata everyone okay dengan video, everyone okay. So kita kena tengok pada klien tu itself. Yeah. Kan? Kalau always push for the best okay lah. Yeah. Memang kadang-kadang klien tak minat video, but I masih akan push. I will push sebab I nak tengok muka diorang bila I bercakap dengan diorang. I need to see their reaction. Kalau saya cakap you nak offer harga ni, kalau tengok muka diorang gitu, maksudnya tak nak lah kan. So I need to see the reaction. Yeah. Okay. Hi guys, yang mana effective campaign dengan video or images? Dengan dua-dua sekali. Ya, yeah, correct. Tapi kalau ikutkan pada scientific punya finding, video is more effective because dalam human brain ni, the first 30 seconds tu akan lebih lama dalam your mind as compared to image. Ini based on digital signage dekat luar, those digital LED boards apa semua lah. Tapi dalam you punya campaign, you tak boleh have that 30 second, 1 minute punya ni video. So like macam Amirul cakap, dua-dua is important. The type of picture yang you ambil, yang you post, the type of picture yang video yang you post. So more probably you can alternate macam mana campaign you use image and at the same time you guna link on your YouTube untuk cross posting daripada ni kan. So you make use of every semua resources yang ada lah. Okay. Nak expect ATP dan process stage. Well, you buat flowchart lah, paling senang. Yep. You buat flowchart, you hantar WhatsApp dan gambar flowchart tu. I think you pun, Anita, you pun tahu macam mana nak the process kan. So you just buat flowchart biasa, 1 page flowchart. And you just explain to them kalau orang tak faham. Yeah, the most important I think untuk diorang is to faham the process daripada earners deposit 3.18% and then 14 working days untuk the balance 6.82% masa signing and then 90% 90 days daripada sign SPA ataupun daripada consent approval. This is the main thing yang dia kena faham. Because kalau you talk about the clause and the terms, probably they don't really care, but you have to explain to them. Kan, you buat that ni as long as dia orang faham bila dia dapat duit, bila dia nak kena bayar ni, normally it's covered. Kan, you tak payah risau on the ATP itself because the lawyer will be explaining to them on the SPA itself. Yang your part is just to make sure that dia orang faham apa yang dia kena bayar, bila kena bayar, apa cost, apa semua tu. Itu yang paling penting. That is my take on that lah. Kan. So any other questions? Last question sebelum kita berpisah. No question? Okay. Yeah, so I thank you all for being here today. Untuk semua yang ada pada hari ini, kepada mereka yang semua my colleagues yang menyambut Tahun Baru Cina, saya ucapkan selamat Tahun Baru Cina. Semoga tahun ini lebih bermakna pada semua. Dan whatever you do, apa yang semua buat, just stay safe,
Okay, then always remember that COVID is always behind the corner. Right, so always be careful in what you do. Kalau ada apa-apa yang nak ni, you can anything about the system, about command, you can contact regional. They have a team in regional yang boleh teach ataupun boleh explain to you on what is command, what is up campaign, what apa semua. Okay, so they have. And kalau you tak berani atau malu nak contact dengan regional, contact you punya productivity coach ataupun team leader dekat you punya market centers. Okay. For us, we are open. You can always message us anything if you want. So again, terima kasih banyak pada semua. Amirul, thanks so much. To Regional, thanks so much. So you all take care and stay safe. Right? Okay. Bye-bye. Hi guys. Before we end, we just have a few quick announcements. Yep. Thank you, Roslan, and thanks, Amirul, for Thanks, sharing Jen. this morning. Okay, just want to share that we will be uploading agent to client touch points on Workplace every Thursday in the Review Happenings group. So do watch out for these posts, and you can customize and reshare it to your leads and also your clients to help you to do follow-up during MCO. Next, please. So everyone do take note that regional and market centers will be closed on these dates for the upcoming Chinese New Year and also family reunion. Next, please. If you have yet to sign up for a KW Command workshop with Lucas, do sign up with the link posted in the chat. So that's all the announcements. Thank you so much. Thank you all. Bye. Assalamualaikum.